Assalamualaikum, salam sejahtera. Maklumat sahih jenama dipercayai. Berita perdana edisi Rabu 13 Januari 2021. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut adalah paparan utama malam ini. Pembayaran fasa kedua BPN 2.0 sebanyak 2.38 bilion ringgit dipercepat mulai 21 Januari ini. Hari pertama PKP kali kedua, rakyat patuhi SOP, premis perniagaan tidak dibenarkan ditutup. Pembayaran fasa kedua Bantuan Prihatin Nasional BPN 2.0 akan dilaksanakan bermula 21 Januari ini. Fasa kedua BPN 2.0 akan diberikan kepada 11.06 juta penerima, merangkumi 10.6 juta penerima sedia ada serta 460,000 penerima baharu dengan jumlah bayaran keseluruhan 2.38 bilion ringgit. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, bayaran BPN fasa kedua ini dipercepat berikutan pelaksanaan semula Perintah Kawalan Pergerakan PKP serta PKP bersyarat dan PKP pemulihan. Semakan kelulusan itu boleh dibuat mulai 15 Januari ini di portal rasmi BPN. Bayaran bagi penerima B40 dan M40 akan terus dikreditkan ke dalam akaun bank masing-masing mulai 21 Januari dan 25 Januari ini. Secara keseluruhannya, jumlah penerima BPN 2.0 merangkumi 5.82 juta individu bujang dan 5.24 juta penerima isi rumah dengan jumlah bayaran serta peruntukan 7.18 bilion ringgit. Suasana di Ibu Negara pada hari pertama pelaksanaan PKP kali kedua lengang dengan hampir 80% premis perniagaan ditutup termasuk pusat beli belah utama. Tinjauan RTM di sekitar Jalan Tuanku Abdul Rahman, Masjid India dan Chowkit menyaksikan bukan sahaja penutupan premis perniagaan bahkan perkhidmatan awam seperti bas, perkhidmatan penghantaran makanan dan perkhidmatan logistik berkurangan. Bagi penghantar barangan pembekalan dan pengedaran Delva, Mazlan Jamadil dan penghantar makanan GrabFood Muhammad Rizwan Abdul Razak, pengurangan pendapatan mereka pada hari pertama PKP 2.0 ini hampir 2 hingga 3 kali ganda berbanding hari sebelumnya. Itu ada tapi kurang sikit sebab ada yang tak boleh nak hantar sebab kadang macam office kita ada yang tak ada kerja, tak datang kerja ni. So dia akan kerja kat rumah, so kita akan buat pemulangan semula. Slow sikit. So ni laju lah, tapi hari ni dia lambat sikit. Mungkin sebab orang kan panik ni, beli barang apa semua, kau masak dulu kot. Ini turut diakui oleh pemandu bas Rapid KL Nur Azmir Abu Bakar. Jelasnya hari pertama PKP 2.0 ini menyaksikan pengurangan ketara penumpang termasuk pada waktu puncak. Saya dah buat 2 trip. Yang ni masuk ke 3 trip lah. Masih kurang orang. Dalam masa 3 trip tu saya pun boleh kira orang lah. Dalam tu ada tak sampai 10 orang lah. Biasanya penuh. Bagaimanapun, orang ramai dilihat masih mematuhi SOP dengan hampir 100% memakai pelitup separuh muka dan menjaga penjarakan fizikal terutama yang menggunakan mesin pengeluaran wang automatik ATM.
PKP 2.0 hari pertama ini juga menyaksikan orang ramai semakin berdisiplin dan mematuhi SOP yang ditetapkan, terutamanya di tempat-tempat yang menjadi tumpuan orang ramai, termasuk di mesin pengeluaran wang ATM ketika ini, yang mana orang ramai didapati menjaga jarak sosial ketika berurusan dengan pihak bank yang turut dibantu oleh pengawal keselamatan yang bertugas. Selain itu juga pihak bank turut mengambil inisiatif meletakkan garisan jarak antara pelanggan kira-kira 1 meter. Atikah Muhammad Naim, Berita RTM. Pengalaman daripada tempoh PKP sebelum ini menjadikan rakyat sudah faham dan mematuhi SOP. Berdasarkan tinjauan di Ibu Negara, lokasi premis perniagaan yang sebelum ini sesak dengan orang ramai, terutama kedai makan, menjadi lengang. Ikuti tinjauan wartawan Tun Julia Muhammad Tahir. Hari pertama pelaksanaan PKP kali kedua ini menyaksikan kawasan premis makanan dan peruncitan sekitar Lembah Kelang sunyi tanpa kehadiran pelanggan yang tinggi. Tinjauan saya dan juru kamera sekitar Wangsa Permai pada pukul 12 hingga 3 petang dalam jangka masa 3 jam itu kelihatan premis makanan dan juga kedai serba meka dan barangan keperluan asas memang buka, tetapi orang ramai agak kurang dan pastinya SOP yang telah ditetapkan mereka patuhi. Cuma itulah, kalau kita dapat lihat di sebelah saya memang keadaannya agak lengang lah. Kebanyakan restoran beroperasi seperti biasa dengan menyediakan penjualan makanan secara bawa pulang, pandu lalu dan penghantaran. Walaupun sudah bersedia, namun ada pengusaha restoran mengakui jualan mereka agak terjejas dengan pelaksanaan PKP. Tapi memang ketara lah, nampak dia punya bisnes tu memang down. Permulaan ni sebelum PKP ni nampak dia punya bisnes ada perkembangan tu, adalah customer kan. Boleh kita adjust, tapi bila ada PKP ni memang menurun habis. Jadi pagi sampai sekarang saya rasa dalam yang ada pun dalam catatan buku pun dalam 15 orang hingga 20 orang saja. Orang ramai rata-ratanya sudah biasa dengan situasi PKP dan amalan norma baharu, memandangkan negara pernah melaluinya pada Mac tahun lalu. Tun Julia Muhammad Tahir, Berita RTM. Tiada pembelian panik susulan pengisytiharaan proklamasi darurat semalam. Tinjauan di Pasar Borong, Kuala Lumpur di Selayang pada hari pertama pelaksanaan semula PKP mendapati orang ramai membeli barangan keperluan dalam keadaan tenang. Wartawan Zihra Samri ada butirannya. Pengunjung dilihat mengambil peluang membeli segala kelengkapan memasak dan barangan keperluan harian seawal mungkin bagi memastikan masa selebihnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk berada di rumah. Tinjauan kami di Pasar Basah itu mendapati seperti kebiasaan pemeriksaan suhu serta kawalan pergerakan oleh pihak berkuasa di pintu masuk diadakan bagi memastikan segala SOP dipatuhi. Pemerhatian kami seawal jam 8.30 pagi mendapati keadaan sedikit lengang berbanding kebiasaan. Itu diakui sendiri oleh para peniaga di Pasar Borong tersebut. Hari ini memang teruk lah keadaan, memang teruk sebab orang pun takut nak datang kan. Masalah jadi masalah macam ni, dia orang dengar macam-macam kan. Jadi customer kita orang pun bukan dekat-dekat kawasan ni, banyak Gombak, Rawang. Jadi roadblock banyak. Dia orang pun rasa nak datang pun susah. Pelanggan kurang. Sebab sekatan jalan terlalu banyak. Pasal customer kita bukan orang Selayang. Ada datang dari Rawang, ada datang dari Ampang. Mana semua jauh-jauh datang kan. Jadi bila banyak sangat roadblock dia nak datang ni pun jadi masalah. Tidak banyaklah. Sebab apa, semua orang hari ini dah mula mengamalkan duduk di rumah. Jadi tak tahu lagi macam mana mekanisme atau kaedah mereka nak datang ke pasar. Walau bagaimanapun operasi pasar harian ini berjalan seperti biasa. Jangan khawatir. Dan kita juga ada antara ahli-ahli kita yang buat penjualan secara online dan pre-order. Walaupun pelaksanaan semula PKP ini sedikit sebanyak menjejaskan pendapatan para peniaga kerana kehilangan pelanggan yang jauh akibat sekatan jalan raya, namun mereka akur dengan keputusan kerajaan mengadakan PKP dan darurat ini bagi membendung COVID-19.
biasa je. Tak macam panik sebab mungkin pengalaman yang PKP yang post tu kan mungkin diorang pun biasa je tak macam panik beli tak. Lagipun yang harga semua kami pun macam biasa juga, taklah yang mahal, taklah macam biasa je. PKP kedua ni menurut saya kan orang pun tak berapa ramai dan ikan pun lumayan mahal juga kerana kan dah masuk tahun Cina juga dan kurang lebih lah mahal sikit, naik harga RM2-3 macam tu. Ikan pun ada sejuk beku, ada juga yang fresh. Bagi pembeli, mereka hanya membeli barangan keperluan sahaja dan berpendapat tidak perlu melakukan pembelian panik kerana jaminan bekalan stok keperluan asas yang mencukupi. Hari-hari pasar. Stok saya sekali makan 2 kali tengah hari malam kan. Besok datang lagi. Maknanya tak ada limit macam lah. Tak ada. Pasal dia bagi tahu dah pasar akan dibuka. Apa kita nak panik? Pasal ni saya tak berapa sangat. Macam biasa je. Semalam saya tak datang. Saya selalu datang pasar hari Rabu. Sepanjang PKP 2.0 di 6 negeri terlibat, pasar harian dan pasar tani memendekkan operasinya iaitu dari 7 pagi hingga 2 petang. Jika dahulu ramai yang memilih untuk bersesak-sesak ke pasar borong, pasar tani dan sebagainya, namun situasi pada kali ini berbeza kerana rata-rata telah pun mempelajari daripada pengalaman PKP yang pertama dahulu dan rata-rata juga telah pun peka dan lali dengan keadaan situasi semasa pandemik. Walau bagaimanapun, disiplin diri untuk terus mematuhi SOP dan mengamalkan kawalan kendiri sangat-sangat dituntut pada ketika ini kerana kita sedang menghadapi keadaan kritikal kerana kesnya kian meningkat setiap hari. Sira Zamri, Berita RTM. Hari pertama pelaksanaan semula PKP di Lembah Kelang menyaksikan penurunan jumlah kenderaan di beberapa laluan utama. Antaranya daerah Petaling Jaya yang lazimnya sibuk dengan aktiviti ekonomi dan sosial. Sekatan Jalan Raya SJR antara langkah berkesan dalam memutuskan rantaian COVID-19. Wartawan Fizawati Zainal yang meninjau SJR dan aliran trafik pagi tadi ada laporan lanjut. Tinjauan saya bermula di Kota Damansara di daerah Petaling Jaya. Meski aliran trafik tidak sesibuk biasa, namun kenderaan dilihat masih banyak. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Nik Izani Muhammad Faisal, penutupan dan sekatan jalan raya sedia ada ketika ini akan ditambah mengikut keperluan. Dalam masa yang terdekat, 5 lagi sekatan jalan raya akan didirikan dan 2 lagi jalan akan ditutup. Setakat ini, seramai 300 pegawai dan anggota telah dikerahkan untuk mengawal sekatan-sekatan serta penutupan jalan tersebutlah, termasuklah dari Angkatan Tentera Malaysia. Apabila semua sekatan berjaya didirikan, jumlah kekuatan ini akan meningkat ke 700 ke 800 pegawai. Selain menjalankan tugas pemeriksaan, anggota polis dan Angkatan Tentera Malaysia turut menyantuni mereka yang memerlukan. Sebagai contohnya, warga emas ini keliru dengan arahan semasa dan pihak polis menggunakan budi bicara dengan menerangkan prosedur yang perlu dipatuhi. Wah, sofa. Kamu tak datang terus. Bagi memastikan pematuhan SOP dan keselamatan awam terus terjamin, 8 pasukan cantas telah dikerah untuk bertugas. Pasukan berkenaan juga akan bertindak bagi mencegah kegiatan jenayah. Saya mempunyai statistik kes antara Damansara dan Sungai Buloh dan ianya sangat-sangat kritikal. Kalau kita nak bandingkan dengan PKP tahun lepas, jumlah kes sekarang ni amat kritikal dan saya tidak dibenarkan untuk mendedahkan nombor. Tapi percayalah, kami bukan buat suka-suka. Semalam, IPD Petaling Jaya mengeluarkan senarai 7 jalan yang ditutup sepanjang pelaksanaan PKP kali ini. Antaranya Jalan 4 Palang 56 Gasing Indah, Jalan Persiaran Mahogani dan Jalan Persiaran Jati di Kota Damansara.
Sebanyak 4 sekatan jalan raya dan 7 penutupan jalan dilakukan di daerah Pecaling Jaya bagi memastikan tiada pergerakan rentas daerah ataupun rentas negeri. Seperti lokasi yang saya berada ketika ini adalah berhadapan dengan Plaza Tol Damansara. Saya dimaklumkan oleh petugas di sini, lokasi ini menjadi pilihan kerana ia boleh membenarkan pengguna yang melalui lebuh raya ini sebagai contohnya untuk merentasi sehingga ke Johor ataupun ke selatan, ke utara seperti ke Perak dan juga merentas ke Shah Alam. Jadi kepada anda yang ingin melakukan perjalanan rentas negeri ataupun perlu keluar atas tugasan, pastikan mempunyai dokumen sebaik dan secukupnya. Fizawati Zainal, Berita RTM. Selain 44 sekatan jalan raya SGR di Pulau Pinang, PDRM turut melaksanakan tinjauan dan kawalan di beberapa kawasan di Georgetown termasuk premis perniagaan. Wartawan Abdullah Mahyudin melakukan tinjauan dan bertemu Ketua Polis Daerah Timur Laut SCP Sufian Santung. Menurut SCP Sufian Santung, setakat pukul 4 petang tadi, 120 premis di sekitar kawasan Timur Laut yang masih beroperasi diperiksa pasukan polis. Rata-rata peniaga patuh prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Kod imbasan MySejahtera, alat menyemak suhu dan buku catatan pelanggan tetap disediakan. Ketika ini, pematuhan peniaga dan juga orang ramai di tahap terbaik. Peniaga dan orang ramai menyambut baik dan menerima arahan PKP atas dasar untuk melandaikan lengkuk COVID-19. Kami yang menjaga ni, bila PKP ni terjejah teruklah. Tapi nak buat macam mana? Demi kesihatan rakyat, dia terpaksa kena buat lah. Jejah tak jejah pun kena buat juga lah. Tu je lah. Kena ikut peraturan lah. PKP ni kira macam bolehlah macam mengurangkan COVID-19 ni. Lagi pihak polis pun banyak round-round semua tempat. Bila 60% perniagaan di kawasan Georgetown ini terpaksa dihentikan pengoperasian dan berbaki 40% lagi perniagaan dibenarkan beroperasi. Diakui mereka yang terpaksa menghentikan pengoperasian perniagaan terjejas akibat pelaksanaan PKP. Namun keterbukaan dan penerimaan mereka dalam pelaksanaan PKP harus diberikan pujian kerana bukan sahaja peniaga namun komuniti dan orang ramai akan bersama-sama berusaha melandaikan lengkuk COVID-19. Tika redup bermain murai, sekawan berlima diranting derima. Resmikan hidup, serumpun bak serai, usaha bersama, menang pun bersama. Abdullah Mahyudin, Berita RTM. Pengguna LRT di semua stesen dinasihatkan mematuhi setiap SOP yang ditetapkan sepanjang tempoh PKP. Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Rail Sdn Bhd, Abdul Hadi Amran berkata, pemantauan rapi dilakukan di setiap stesen dan tren untuk memastikan tidak ada pengguna yang melanggar peraturan berkenaan. Kami juga menyediakan kaki tangan yang akan bergerak dari setiap stesen dan juga tren untuk memastikan pematuhan. Ini dilakukan oleh kebanyakannya oleh polis bantuan kami. Pagi ini dari pemakaian kami semuanya berjalan dengan baik dari segi pematuhan. Walau bagaimanapun terdapat pengurangan pengguna yang agak ketara dalam 30% jika dibandingkan dengan semalam. Yang ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang disebabkan oleh sektor-sektor tertentu sahaja yang dibenarkan keluar bekerja. Sementara itu, Perkhidmatan Rel dan Bas Henti-Henti Kendalian Prasarana Malaysia Berhad akan beroperasi seperti biasa bermula 6 pagi hingga 12.30 malam sepanjang tempoh pelaksanaan PKP. Perkhidmatan bas melibatkan Rapid KL di Kuala Lumpur dan Selangor, Rapid Penang di Pulau Pinang dan Seberang Perai, Rapid Kamunting di Taiping Perak serta Rapid Kuantan di Pahang. Perkhidmatan LRT, MRT dan monorail juga akan beroperasi seperti jadual sedia ada dengan masa menunggu antara 2 dan 7 minit bergantung kepada waktu puncak. Prasarana menggalakkan pengguna Rapid KL menggunakan aplikasi Pulse untuk mendapatkan maklumat mengenai perkhidmatan rel dan bas yang boleh dimuat turun di Google Play Store dan Apple Store.
Operasi Kedai Tenaga dan bacaan meter elektrik oleh Tenaga Nasional Berhad TNB akan berjalan seperti biasa sepanjang tempoh perintah darurat dan PKP dengan pematuhan SOP yang ketat. Menerusi satu kenyataan, Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasarah turut memaklumkan tiada pemotongan bekalan elektrik akan dilaksanakan TNB sepanjang tempoh PKP demi menjaga kebajikan dan kesejahteraan pengguna. Selain itu, semua perkhidmatan pembekalan elektrik seperti penyambungan bekalan baharu, pembaikan kerosakan dan perkhidmatan pelanggan TNB Care Line serta Facebook TNB Care Line turut berjalan seperti biasa. Pengguna disaran memanfaatkan program Save 2.0 untuk mendapatkan e-rebat sebanyak RM200 bagi membeli penyaman udara dan peti ais cekap tenaga sebagai langkah untuk menjimatkan bil elektrik di kediaman masing-masing. Berdasarkan pelaksanaan PKP terdahulu, penggunaan elektrik isi rumah dijangka meningkat dalam tempoh PKP kali kedua ini berikutan arahan bekerja dari rumah dan sesi pembelajaran secara dalam talian bagi pelajar sekolah dan institusi pengajian tinggi. 253 individu ditahan semalam kerana ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. 252 daripada mereka di kompaun dan seorang di reman. Menurut Menteri Kanan Pertahanan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kesalahan paling tinggi dikesan ialah tidak memakai pelitup separuh muka. Selain itu, ada juga yang terlibat aktiviti pusat hiburan, gagal mengamalkan penjarakan fizikal serta premis tidak menyediakan alat merekod butiran pelanggan. Menerusi Ops Benteng pula 18 pendatang asing tanpa izin dan 3 tekong ditahan. Turut dirampas 7 kenderaan. Situasi semasa COVID-19, jumlah kes baharu hari ini 2,985 kes, turun sedikit daripada rekod tertinggi 3,309 kes semalam. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes positif 144,518 kes dengan jumlah kes aktif 32,377 kes. Jumlah kes sembuh pula 994 menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh 111,578 kes. 4 kematian turut dilaporkan menjadikan jumlahnya 563. Berikut adalah data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Sebelas kluster baharu dikenal pasti melibatkan Lembah Kelang, Johor, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Melaka dengan 498 kes positif. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menjelaskan kluster Taman Integrasi melibatkan daerah Gombak, Selangor. Manakala kluster Jalan Ijuk melibatkan daerah Petaling, Kuala Langat, Sepang, Kelang dan Hulu Langat di Selangor. Kedua-dua kluster itu dikesan hasil saringan bersasar di sebuah kilang. Adalah kluster Jalan Rami. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Muar di Johor. Kes indeks dari kluster ini iaitu kes ke 132,549 telah dilaporkan positif COVID-19 pada 9 Januari hasil saringan sebelum pulang ke negara asal. Saringan seterusnya di tempat kerja kes indeks mendapati seramai 111 bagi individu dikesan positif COVID-19. Kluster kota melibatkan Kota Tinggi Johor dikesan hasil saringan individu bergejala, manakala kluster Tanjung Megah melibatkan daerah Pontian Johor merupakan hasil saringan kontak rapat. Kluster Jalan Tambi dan kluster Jalan Kasturi melibatkan daerah Lembah Pantai dan Kepung di Ibu Negara, hasil saringan bersasar di sebuah syarikat pengawal keselamatan. Kluster Taman Batik pula melibatkan daerah Kuala Muda dan Baling di Kedah, hasil saringan individu bergejala. Kluster Bukit Bakar, kluster ini melibatkan daerah Macang di Kelantan. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-11 115,060 telah dilaporkan positif pada 1 Januari 2021 hasil saringan individu bergejala.
Nama kluster merujuk kepada alamat kediaman rumah kes indeks iaitu di Kampung Padang Malar, Bukit Bakar, Machang. Sehingga 13 Januari, sejumlah 154 individu telah disaring di mana 18 kes telah dikesan positif COVID-19. Kluster melibatkan sebuah majlis perkahwinan di daerah Seremban di Negeri Sembilan juga dikenal pasti sebagai kluster Kampung Tengah hasil saringan individu bergejala. Kluster ke-11 iaitu kluster dialisis Malim melibatkan daerah Melaka Tengah dan Alur Gajah hasil saringan individu bergejala. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin disahkan positif COVID-19. Beliau mengetahui perkara berkenaan selepas menerima keputusan ujian saringan awal pagi tadi. Kementerian Komunikasi dan Multimedia memaklumkan Datuk Zahidi menjalani saringan di Kuala Lumpur pada 11 Januari sejurus tiba dari Pulau Pinang. Beliau dibawa ke Hospital Sungai Buloh untuk menjalani rawatan lanjut. Terdahulu Datuk Zahidi menjalani saringan COVID-19 pada 25 Disember lalu dan keputusannya adalah negatif. Beralih kepada perkembangan banjir, portal Info Banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM melaporkan setakat pukul 7 malam tadi, 16,298 penduduk daripada 4,536 keluarga di 5 negeri dipindahkan. Mereka ditempatkan di 179 pusat pemindahan sementara PPS. Kita ikuti statistik penduduk terjejas mengikut daerah. Pahang terus mencatatkan penurunan jumlah penduduk terjejas banjir. Kini bantuan pasca banjir telah mula digerakkan ke kawasan-kawasan pulih dan untuk perkongsian dari Pahang, kita akan bersama Atira Haswah. Silakan Atira. Terima kasih Fatil dan Fahratul. Banjir di Pahang setakat ini telah menunjukkan kadar penurunan dengan setakat jam 7 petang tadi di mana Pahang merekodkan seramai 11,426 orang daripada 3,045 keluarga yang dipindahkan ke 126 pusat pemindahan sementara PPS. Setakat ini juga penurunan ketara di daerah yang sebelum ini paling terjejas iaitu daerah Temeloh dengan pemindahan seramai 3,140 orang di 29 PPS. Diikuti pekan yang mengalami penambahan penduduk iaitu seramai 3,290 orang yang ditempatkan di 38 PPS, Maran 2,066 orang dan Bera pula 1,610 orang yang dipindahkan. Sementara itu bagi daerah Kuantan, Lipis, Jerantut dan juga Raub pula masing-masing mencatatkan penurunan iaitu tidak melebihi daripada 1,000 orang setakat ini. Walau bagaimanapun keadaan cuaca masih lagi tidak menentu di Pahang ini di mana terdapat beberapa kawasan yang masih dalam berkeadaan bercuaca baik sekaligus membolehkan proses pasca banjir dilakukan serta-merta. Namun terdapat juga penduduk di beberapa kawasan terjejas banjir yang terpaksa mengambil masa sedikit masa untuk kembali ke rumah masing-masing. Ekoran kadang-kadang cuaca waktu pagi baik, manakala di waktu petang pula hujan. Dan diingatkan juga mana-mana pertubuhan bukan kerajaan NGO yang ingin menyampaikan sebarang bantuan agar tidak terus menuju ke kawasan yang dilanda bencana kerana hari ini kerajaan Pahang telah pun memperkenalkan sistem e-bantuan banjir yang boleh anda mohon iaitu NGO bagi kelulusan dan penyelarasan pergerakan NGO ke lokasi. Tambahan Pahang antara negeri yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Jadi anda haruslah sentiasa mengikuti setiap SOP yang telah pun ditetapkan tak kira di mana anda berada bagi membantu mengekang penularan COVID-19. Jadi saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan langsung dari Pahang. Kembali kepada Fatil dan Fahratul. Silakan. Baik Atira, terima kasih untuk perkongsian tersebut.
Baiklah, untuk mengetahui perkembangan cuaca, kita terus saja ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Atikah Marziah. Silakan. Terima kasih Fatil dan juga Farhatul yang berada di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dengan keadaan angin dari arah timur laut yang masih lagi bertiup kencang, dengan kelajuan masih lagi boleh melebihi 60 km per jam dan juga ketinggian ombak masih lagi boleh melebihi 4.5 meter, Jabatan Meteorologi Malaysia justru itu masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora melibatkan kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna merah dan juga jingga ini dijangka akan berkuat kuasa sekurang-kurangnya sehingga ke lewat malam nanti. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan perairan ini masih lagi berbahaya untuk semua aktiviti perkapalan dan juga pantai, termasuklah pekerja-pekerja di pelantar minyak. Melalui data di sekitar stesen meteorologi kami, terdapat data taburan hujan yang mencatatkan jumlah yang agak tinggi, terutamanya melibatkan bahagian Sarike negeri Sarawak dengan bacaan 217.3 mm, diikuti oleh bahagian Sandakan negeri Sabah, Kuching Sarawak dan juga melibatkan bahagian Samarahan negeri Sarawak dengan bacaan 96.2 mm. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah masih lagi mengekalkan amaran cuaca peringkat buruk dan juga waspada melibatkan kawasan yang telah ditandakan dengan warna jingga dan juga kuning ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga 14 Januari ini. Manakala amaran cuaca peringkat waspada juga turut masih lagi dikekalkan bagi negeri Sabah melibatkan bahagian Kudat dan juga Sandakan dijangka akan berkuat kuasa sehingga ke lewat malam nanti. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, kawasan yang terlibat orang awam masih lagi diminta untuk lebih berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan keadaan cuaca semasa. Mengambil kira keadaan hujan lebat berterusan yang bakal berlaku melibatkan negeri Sabah dan juga negeri Sarawak seperti yang telah ditandakan dengan warna kuning ini, Jabatan Meteorologi Malaysia juga telah mengeluarkan amaran cuaca peringkat waspada dijangka akan berkuat kuasa bermula 15 sehingga 17 Januari ini. Oleh itu, orang awam juga masih lagi diminta untuk lebih berhati-hati di sekitar kawasan yang tersebut. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Banjir di Kelantan kini semakin pulih. Penduduk terjejas kini sibuk membersihkan kediaman masing-masing. Turut membantu Company A, Angkatan Tentera Malaysia ATM yang turun padang membersihkan rumah warga emas di Kampung Kedai Lama, Rantau Panjang. Kerja membersih kediaman penduduk bermula pada pukul 9.30 pagi. Warga emas yang dibantu terdiri daripada mereka yang uzur berusia antara 55 hingga 70 tahun. Mereka berpendapat kejadian banjir kali kedua di kampung ini adalah yang terburuk berbanding sebelum ini. Letih lah juga, tetapi Kak ucap terima kasih lah pada ATM lah sebab datang nolong hari ni.
Jadi kita jadi inginlah berbeza sikit dah. Gitulah anggota banjir bukan sore kena redalah berlakunya. Tapi dia mari sekali-kali ngakak bahagia tu memang nangis semua lah. Hati ni gak deh. Kali ngakak sekali nangis. Saya balik pada PPS ni berasa letih jugalah badan gua cuci-cuci ke. Itu sajalah. Oh, letih kat lah juga lah. 5 hari duduk denung ke apa, klik, mari kena nyepel ke apa. Mujulah ATM ada, mari tolong. Terima kasih lah kat ATM. Sementara itu, penolong Ketua Company A ATM, Kapten Muhammad Syazwan Syafi'i berkata, fokus utama misi kemanusiaan ini bagi meringankan beban warga emas terbabit. Menurutnya, operasi membersihkan rumah penduduk memakan masa 3 jam melibatkan 31 anggota dan pegawai. Kami tetap akur walaupun berdepan kekangan dalam menjalankan operasi perniagaan. Itu antara reaksi segelintir golongan peniaga khususnya usahawan kecil dan sederhana serta mikro tempatan berkenaan pelaksanaan semula Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0. Namun pelaksanaan PKP sebelum ini menjadikan mereka lebih bersedia untuk berdepan situasi berkenaan dan mencari alternatif lain dalam menjalankan perniagaan. Sebab para pelanggan pun tak dapat nak hadir ke kedai. Jadi kami memilih alternatif untuk meneruskan sistem penghantaran pesanan ke rumah dan juga kiriman secara pos. Jadi di sini saya juga ingin berharap semua para peniaga tidaklah putus asa dengan dugaan yang melanda negara kita sekarang. Saya juga bersyukur dengan adanya platform media sosial kita pada hari ini. Alhamdulillah dapat membantu sedikit sebanyak dalam kita untuk mempromosikan jualan dan apa jua barang perniagaan kita. Namun pada kali ini kami lebih bersedia dengan beberapa strategi ataupun langkah demi memastikan kelangsungan bisnes ini. Sebagai contoh, dari segi khidmat logistik, dari segi penghantaran produk, dari segi memastikan bekalan bahan mentah itu mencukupi. Fokus kali ini agak berbeza dengan sebelum-sebelum ini di mana kami memfokuskan perniagaan ataupun pemasaran atas talian iaitu online. Mereka berharap PKP 2.0 akan terus menggalakkan pembelian khususnya menerusi platform dalam talian sekaligus memastikan kelangsungan hidup para peniaga kecil. Perniagaan saya masih beroperasi seperti biasa kerana saya menjalankan perniagaan 100% daripada rumah. Dan juga saya berharap rakyat Malaysia akan terus menyokong peniaga-peniaga kecil seperti kami bagi meneruskan dan menjana semula ekonomi negara kita supaya kita dapat sama-sama membangunkan ekonomi negara semula. Semalam, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri telah mengeluarkan garis panduan komprehensif pengoperasian perniagaan. Antara sektor dibenarkan beroperasi termasuk pengilangan dan pembuatan, perkhidmatan serta perdagangan dan pengedaran. Pelaksanaan semula Perintah Kawalan Pergerakan dan Pengisytiharan Darurat di seluruh negara tidak akan menjejaskan pelan dan program untuk membantu usahawan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dalam satu kenyataan media berkata, ini termasuk pelaksanaan fasa kedua Pelan Pemulihan Usahawan dan Koperasi dengan peruntukan 17.1 juta ringgit. Program latihan dan pembangunan keusahawanan akan dijalankan secara maya oleh agensi di bawah MEDAC seperti Institut Keusahawanan Nasional SME Bank serta Institut Koperasi Malaysia. Sementara itu, program pembiayaan oleh agensi seperti SME Bank, Bank Rakyat dan Tekun akan diteruskan seperti biasa. Kementerian itu juga akan memastikan proses permohonan pembiayaan mengikut prosedur biasa selain berusaha mempermudah lagi proses permohonan.
Baik, terima kasih Fatil dan juga Fahatul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengalaman musim lalu akan menjadi panduan buat Malaysian Football League MFL dalam berdepan segala kemungkinan terhadap perjalanan Liga Malaysia 2021. Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Dato' Abdul Ghani Hassan berkata, Badan Pengendali Liga di Malaysia itu sudah bersedia mengharunginya biarpun tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP mungkin dilanjutkan selepas 26 Januari ini. Katanya MFL sudah ada rancangan tertentu bagi memastikan semua pertandingan musim ini dapat berlangsung mengikut jadual jika krisis COVID-19 masih berterusan. Memandangkan tempoh PKP akan berakhir pada 26 Januari, beliau menegaskan perancangan asal untuk memulakan kempen Liga M musim ini masih kekal pada 26 Februari. MFL menganggapan bahawa kita mempunyai pengalaman macam di tahun 2020 lepas. Ya, kita ada langkah-langkah tertentu sekiranya keadaan ini berpanjangan dan sebagainya. Tetapi kita yakin percaya bahawa kalau diikutkan sehingga 26 hari bulan Januari ini dan sekiranya PKP ditarik balik, maka pasukan mempunyai waktu yang cukup untuk menjalani latihan atau pre-season mereka untuk menghadapi Liga yang akan berlangsung pada semasa pada 26 Februari. Dato' Abdul Ghani turut meminta kerjasama semua pasukan Liga M untuk sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP sepanjang musim ini bagi mengelak sebarang masalah. Jadual padat program latihan bagi persiapan pasukan rugby negeri Terengganu bukan penghalang buat pemain-pemainnya untuk turut membantu penduduk yang terjejas banjir di negeri itu. Persatuan Rugby Negeri Terengganu yang hadir dengan kekuatan 28 pemain bersama barisan kepimpinan Badan Induk Sukan Rugby Negeri ini menempuh perjalanan hampir sejauh 200 km dari Bandar Kuala Terengganu untuk menyampaikan bantuan. Daerah Kemaman yang terjejas teruk menjadi destinasi pertama mereka. Selain membantu untuk menyediakan persiapan makanan dan pengurusan logistik di pusat operasi bencana, mereka juga turut bersama-sama membersihkan rumah penduduk yang terjejas. Untuk rekod, PRNT antara pasukan dalam negeri Terengganu yang aktif melakukan kerja-kerja di luar padang untuk memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan. Sekurang-kurangnya rakyat di kawasan Kemaman ini, khususnya di Kampung Tempurung ini, merasai kehadiran pemain-pemain rugby. Bukan saja bijak beraksi di padang, tetapi tetap bijak juga bersama-sama dengan rakyat, dengan masyarakat, bagi rakyat merasa ada sedikit ada orang yang tolong mereka walaupun mereka dalam kesusahan. Bagi saya, tugas kita bukan hanya untuk bersukan. Kita juga seperti orang lain. Jadi bila ada orang susah gini, kita wajiblah tolong dia orang pun. Dalam perkembangan lain, Kesatuan Rugby Malaysia KRM rayu sumbangan kewangan. Ia bagi membolehkan pasukan rugby negara 15 pasukan menyertai perlawanan di peringkat antarabangsa. Presiden KRM Datuk Syahrul Zaman Yahya berkata pihaknya memerlukan sekurang-kurangnya RM2 juta bagi menampung kos menyertai kejohanan rugby Asia yang mungkin berlangsung pada Mei atau Jun depan. Menurut Datuk Syahrul, kejohanan itu sepatutnya berlangsung tahun lalu namun ditunda ke tahun ini disebabkan penularan wabak COVID-19. Pasukan negara dijadual menentang Hong Kong dan Korea Selatan. Kos RM2 juta yang diperlukan itu bukan sahaja melibatkan perjalanan ke negara berkenaan, malah ia penting bagi persiapan skuad negara selama 6 bulan. Tambahnya, ketika ini skuad rugby negara berada di ranking ke-49 dunia dan ke-6 di Asia, jauh di belakang Hong Kong serta Korea. Justeru platform terbaik sebagai persiapan ke kejohanan itu adalah dengan mengadakan perlawanan ujian bagi membantu merapatkan jurang tersebut. Kejohanan badminton Yonex terbuka Thailand 2021. Permulaan baik ditunjukkan oleh pemain perseorangan lelaki Liu Darren selepas pendudukan pemain pilihan ketiga kejohanan Anders Antonsen dari Denmark dengan straight set.
Perlawanan yang berlangsung selama 46 minit itu menyaksikan Darren nyata tidak berdepan masalah untuk mengalahkan Antonsen di set pertama dengan kemenangan selesa 21-12. Bersambung set kedua, Antonsen cuba bangkit untuk menghirit perlawanan ke set penentuan, namun Darren menggagalkan usaha itu untuk menang 21-18. Beregu lelaki yang diwakili Ong Yu Sin Teo Yi pula hampir dijinakkan gandingan India MR Arjun dan Dhruv Kapila. Mereka bertarung sehingga ke set ketiga sebelum menang dengan keputusan 13-21, 21-8 dan 24-22 dalam tempoh hampir 1 jam. Sementara itu, seorang lagi wakil negara Sonia Chia terpaksa akur tewas ke atas pemain pilihan ke-7 dari Korea Selatan, An Se-young dengan straight set 15-21, 12-21. Baik, paparan itu tadi mengakhiri segmen sukan pada malam ini. Untuk segmen seterusnya, segmen hashtag, saya serahkan kembali kepada Fatil dan juga Fahatul. Silakan. Terima kasih, Ifah. Keletah kucing yang manja seringkali memberikan keceriaan. Ini termasuk keletah seekor kucing peliharaan nenek yang dilihat sedang bermain dengan seorang gadis. Kucing hitam itu dilihat bijak meletakkan tapak tangannya atas tangan gadis berkenaan. Ternyata rakaman ini yang dikongsi di akaun Twitter Cat Should Be menghiburkan ramai pengguna media sosial. Sepasang suami isteri yang berkenalan menerusi laman cari jodoh alamak.com pada tahun 1999 mengabadikan kenangan tersebut dengan menamakan kesemua anak mereka .com. Kisah tiga beradik dari Indonesia ini menjadi tular gara-gara memiliki nama yang unik. Berasal dari Gresik, Jawa Timur, adik-beradik ini dikenali sebagai Salsabila Syofwah alamak.com, Mustafirin Nazmi Ramadan.com dan Dafa Fawaz Rawadi.com sebagai melambangkan perkenalan ibu bapa mereka. Baru-baru ini tular rakaman video yang menunjukkan dua lelaki sedang meredah banjir dengan menaiki motosikal. Jika diperhatikan, kenderaan ringan itu telah diubah suai supaya boleh meredah banjir dengan cara yang tersendiri. Meskipun kreativiti anak muda ini sangat terserlah, namun aspek keselamatan seharusnya diutamakan. Video yang dikongsi ini telah meraih lebih 200,000 tontonan. Ya, tanpa mengharapkan tawaran berlakon semata-mata, tiga artis terkenal ini, Syahrul Ridwan, Aceh dan Zoe Rahman, menjalin kerjasama dengan syarikat makanan ringan tempatan Paluts Food Sdn Bhd. Bukan sekadar menjadi duta media sosial, mereka juga terlibat dalam penghasilan produk dan menjana pendapatan menerusi usaha sama bersama berkenaan. Menurut ketiga-tiga pelakon itu, peluang yang diterima perlu dimanfaatkan sebaik mungkin memandangkan dunia kini sedang berdepan situasi pandemik. Usaha tersebut dibuat bagi mempersiap diri bagi menghadapi cabaran kerjaya masa depan selain melebarkan sayap dalam bidang makanan dan minuman. Saya menganggap ini satu peluang yang sangat baik untuk saya menceburkan diri selangkah ke dalam bidang perniagaan. Tak penatlah. Itu mungkin adalah titik-titik permulaan untuk saya. Sebelum saya mengeluarkan produk-produk sendiri, saya kena belajar daripada orang-orang yang dah berjaya dengan cara berkolaborasi dengan mereka. Itu mungkin salah satu teknik dan cara saya belajar daripada mereka-mereka semua ini untuk menjadi seorang usahawan. Saya yang melamar Palut, saya yang approachkan diri saya. Apa kata kalau kita joint venture? Sebab saya tahu zaman sekarang adalah kalau kita buat bisnes makanan, dia akan cepat meletup. Meletup berbanding dengan pakaian ke kosmetik ke. Kejayaan syarikat berkenaan dalam memperoleh pendapatan lumayan dalam tempoh 10 bulan penubuhannya turut dijadikan faktor selebriti ini memilih perniagaan tersebut. Baiklah, paparan B-Diva itu menutup berita perdana edisi 13 Januari. Terus berwaspada kerana COVID-19 masih dalam kalangan komuniti kita. Sentiasa patuhi SOP ditetapkan,
amalkanlah norma baharu. Pastikan imbas MySejahtera di setiap premis yang anda kunjungi. Assalamualaikum. Salam sejahtera.